We turned out in record numbers in November 2020, and we showed our power in Georgia. Now we have the chance to show up to the polls and make a difference again here in Virginia. There's so much on the line for our communities in the upcoming elections, for governor and other offices. Our votes have real power, so let's use that power to elect leaders who will look out for what matters to us. Rally your friends, everyone you know, to vote early until October 30th, or vote on Election Day, November 2nd. Paid for by the NAACP. Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Afizi Azaman. Pada jam ini kami akan bawakan perbincangan kritis mengenai isu-isu utama, tapi ini perkara yang saya kira ataupun topik yang sangat menarik untuk kita bincangkan pada jam ini. 10 tahun yang lalu, sebuah galeri yang dimiliki oleh UiTM Art and Design Sdn Bhd telah ditubuhkan bagi memberi peluang kepada alumni Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UiTM untuk mengadakan pameran. Ia disertai ramai kalangan seniman ataupun pelukis di negara ini yang merupakan graduan dari Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, dan penubuhan segaris merupakan satu usaha untuk membolehkan seniman atau pelukis mendedahkan karya-karya mereka kepada peminat dan juga pengumpul seni. Dan kita nak bercakap mengenai perkara ini. Bersama kita adalah Ketua Pegawai Eksekutif Segaris Art Center Muhammad Nizam Rahmat dan seorang pelukis muda yang sedang meningkat naik, Haziq Syawal, bagi membincangkan tentang 10 tahun Segaris dan cabaran kepada penggiat industri kreatif ketika pandemik COVID-19 serta masa depan. Dan Assalamualaikum, selamat pagi kepada kedua-dua tetamu hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam, Tuan. Gigi. Ya. Okey, baik. Kita nak mulakan dengan Encik Nizam. Encik Nizam, tahun ini merupakan tahun ke-10 penubuhan Segaris Art Center. Sejauh mana pencapaian Segaris sebagai sebuah galeri dan bagaimana Segaris menempatkan diri dalam kalangan pasaran yang kian mencabar ni? Okey. Setelah 10 tahun Segaris Art Center ni sebenarnya ditubuhkan dengan hasrat untuk mengetengahkan bakat-bakat, terutama bakat-bakat yang ada pada graduan, ada bekas pelajar, alumni daripada UiTM, Fakulti Art and Design. Okey, dan kalau nak dikumpulkan alumni, kami ada lebih kurang ribuan, lebih daripada 1,000, 2,000 macam tu dah. Saya rasa kami mempunyai alumni yang terbesar di dunia, kalau nak graduan seni yang terbesar di dunia kalau nak ceritakan. Kerana first graduan keluar tahun 67. Okey, 2011 sekumpulan akademisian dan juga artis, alumni juga, mereka bercadang untuk buka satu galeri komersial. Galeri komersial ni maknanya bukan dalam kampus dan luar daripada kampus, dan bekerja seperti galeri komersial yang lain. 2011 mereka masuk ke mendapat tempat di Publica. Kami adalah tenant ataupun penyewa yang pertama dalam bidang seni. Masa tu Publica menjanjikan akan menjadi sebuah hub seni di Kuala Lumpur. Itu usaha UEM Sunrise lah. Dia orang jadikan Publica ni sebuah hub seni. Kalau siapa-siapa pun kalau pergi ke Publica, mereka akan lihat Publica amat menyokong kerja-kerja seni. Kami berada di Publica dengan keluasan 3,000 square feet kaki persegi sebagai galeri komersial. Untuk makluman, kami adalah galeri komersial yang pertama milik Universiti Awam di luar. Untuk region ni kami yang pertama. Okey, kami dah mengadakan lebih 100 program, 100 pameran, yang mana 90% atau lebih 90% adalah graduan daripada Fakulti Seni Lukis Seni Reka UiTM. Daripada Datuk Sharifah Fatimah Syed Zubir adalah graduan yang terawal, dan sehingga yang lahir pada tahun
yang terkini lah, musim PKP ni pun ada graduan keluar kan. Yang cantiknya kerana graduan kami adalah graduan seni lukis dan seni reka yang terbesar dalam Malaysia. So kalau tak ada platform, kami always jadikan platform pertama untuk artis-artis muda, sama ada dia graduan daripada diploma, degree ataupun master atau PhD. Kami Segaris Art Center ni dijadikan platform atau tempat untuk berhimpun, bertemu, berkongsi idea, berkongsi tempat kesinambungan pembelajaran lah, selalunya pembelajaran seni. Dan event-event kalau daripada 2011 kita mula dengan 4 event setahun, 4 acara setahun, tapi kita sekarang sudah melebihi 10 acara setahun. Di 2020-2021 ni dah lebih daripada 10 acara. Ini kerana rasanya tiap-tiap bulan kita harus ada aktiviti seni yang berlaku. Supaya dapat menampung artis-artis yang keluar ni kan. Dia bukan macam zaman saya 16 orang satu kelas, tapi sekarang dah 160 orang satu kelas. Itu kalau di kampus Shah Alam. UiTM sekarang dah ada banyak kampus kan, Melaka, Kelantan, Perak. So bagi kami artis, platform atau tempat untuk berkarya dan mempamerkan hasil karya adalah climax untuk karier selepas menjadi seorang graduan dan menjadi artis penuh masa lah. Ya. Baik. Okey. Untuk Encik Haziq pula ya. Haziq, kalau kita lihat Haziq sebagai pelukis muda, bagaimana Haziq melihat peranan galeri seperti Segaris ini membantu mengembangkan bakat pelukis muda, dan mungkin apa cabaran yang sebenarnya kepada pelukis-pelukis muda ini? Okey. Galeri seperti Segaris merupakan platform besar yang telah membuka ruang kepada pelukis yang muda. Contohnya macam saya sendiri, bila saya habis degree 5 tahun lepas, salah satu platform yang membawa saya ke depan adalah Galeri Segaris. Dia membantu untuk golongan-golongan artis muda untuk nak mengeluarkan idea-idea ataupun nak tunjukkan bakat lah untuk seni. Baik, cabarannya bagaimana Haziq? Cabaran Okey, pada mulanya cabaran untuk permulaan yang artis ni dia agak susah kerana bila kita habis degree, dia kena ada satu style nak membawa nama kita ke depan tau. Contohnya macam bila kita habis ada seni-seni artis, masing-masing dia dah terkenal dari segi style ataupun visual yang diorang pamerkan. So, kita sebagai yang artis yang baru habis kena cari identiti sendiri untuk nak menumpas nama. Itu. Cabarannya itulah, style lah. Dan saudara Nizam, sebenarnya saya nak lihat kepada apa yang berlaku dalam dunia seni ini pada 10 tahun lalu dan 10 tahun sekarang. Mungkin Nizam boleh nyatakan apa perbezaan yang paling ketara dari segi cabaran-cabaran. Kalau dahulunya mempromosikan lukisan dan sebagainya, itu bagaimana? Sekarang bagaimana? Dan penerimaan orang terhadap bidang kerjaya seni ini sebenarnya daripada 10 tahun lepas hingga 2021 dikala zaman dah moden ni, bagaimana penerimaan mereka? Adakah hanya sekadar seni ataupun melebihi daripada perkara tersebut? Ya. Okey. Kalau mengikut peredaran zaman 10 tahun saya rasa dalam tempoh 10 tahun ni perubahan amat ketara. Kalau dulu kita tak ada banyak ruang untuk berpameran. 10-15 tahun dulu sangat kurang. Okey.
Lebih-lebih lagi galeri-galeri komersial yang nak membawa artis-artis muda. Mereka lebih membawa artis yang ada nama, artis established. Tapi untuk ruang artis-artis muda sekarang lebih terbuka. Dengan adanya media sosial yang diguna pakai oleh banyak galeri sekarang ni, di dalam negara ni atau di luar. Media sosial amat membantu kalau ditanya dengan saya. Kerana itu adalah antara cara untuk mempromosi hasil kerja seni mereka secara sendiri, secara melalui galeri. Dan juga aktiviti-aktiviti seni kita dapat pantau, dapat saksikan dalam perkembangan media sosial sendiri, dalam Twitter, dalam Instagram, dalam Facebook, dalam segala macam lah. Kalau WhatsApp ni kita ni adalah antara teknologi yang terbaik saya rasa, because kita dapat info on the spot. Dengan adanya database, kita boleh simpan database penggemar seni dalam telefon pun kita dah boleh blast kita punya story, kita punya news, kita punya pergerakan. So untuk kita educate atau mengajar public kat luar sana lebih mudah sekarang ni untuk mengenal seni, lebih faham. Dan generasi sekarang ni adalah generasi social media yang lebih aktif. Mereka lebih nak tahu, mereka generasi TikTok, mereka generasi games. So peluang dan ruang untuk berpameran, untuk mempromosi karya adalah lebih senang kalau nak dibandingkan 10 tahun dulu, atau 15 tahun dulu kan. Ya. Baik. Haziq, melihat daripada apa yang dikatakan oleh saudara Nizam tadi, adakah Haziq selaku saya kira pelukis muda mudah menggunakan karya untuk apa ni, menyebarkan ataupun mempromosikan karya Haziq sendiri ketika zaman digital ini? Bagaimana sebenarnya Haziq memanfaatkan ruang digital untuk berkarya, seterusnya memasarkan karya-karya Haziq tu? Okey, bagi saya untuk sekarang punya zaman, untuk mempromosikan di media sosial sangat baik, sangat bagus. Sebab untuk saya, bila macam contohlah kita nak berpameran bulan depan, tu kita dah boleh start mempromosikan sebulan sebelum. Untuk nak sampai ke date yang maksudnya saya ada pameran dekat galeri, nak tengok depan, kita akan post dulu dekat media sosial untuk teaser coming soon. Dia sangat membantulah untuk artis muda macam saya nak update apa benda yang baru. Sementara nak tunggu dia sampai ke galeri. Ya, Haziq sendiri menggunakan medium apa untuk mempromosikan pameran Haziq? Maksudnya dari segi lukisan ke apa? Saya menggunakan medium acrylic on jute untuk sekarang lah, untuk buat masa sekarang. Okey, baik. Sebenarnya banyak lagi kita nak bincangkan dengan Haziq dan juga Nizam berkaitan dengan industri seni tanah air negara kita ini dan bagaimana kita boleh memajukan industri tersebut dan sekaligus merancakkan lagi ramai orang memasuki bidang ini dan bagaimana sebenarnya industri ini sebenarnya boleh menjana pendapatan untuk kita semua. Jadi kita nak berhenti dulu rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Ya. Baik, masih lagi membincangkan semangat anak muda di Segaris. Kita bersama dengan Nizam Rahmat, Ketua Pegawai Eksekutifnya, dan juga Haziq Syawal, seorang pelukis muda. Saya nak terus kepada Nizam. Nizam, sebenarnya di era sekarang ni, tahun 2021 ni kan, ada lagi tak, masih menebal lagi tak stigma orang berkaitan seni, lukis dan sebagainya? Ada yang
mak bapak yang macam anggap industri ataupun bidang seni dan juga lukisan ini sebagai salah satu bidang yang orang kata tak ada masa depan, bidang yang sukar untuk cari peluang pekerjaan dan sebagainya. Adakah stigma sebegitu masih lagi mendebar sebenarnya, Nizam? Okey. Ini soalan yang baik ni. Okey, kalau nak cerita pasal kerjaya dalam bidang seni ni, saya rasa rezeki tu rezeki daripada Allah kan. Tapi saya rasa kalau ada semangat, ada rajin, ada bakat, ada kerajinan tu ada, saya rasa disiplin. So seorang artis tu boleh berjaya, boleh maju. Ada beberapa teman-teman, bukan beberapa ramai teman-teman yang kat luar sana yang hidupnya hanya bergantung kepada kerja-kerja seni saja. Mungkin saya dalam kelompok ni kan, tapi saya boleh percaya yang mereka boleh hidup senang jika karyanya betul dipromosikan, betul di karyanya betul berada dalam tahap yang terbaik dalam pasaran. Kerana akhirnya dalam pasaran lah. Dan contohnya katanya seperti mereka dibawa oleh sebuah galeri representasinya dibawa oleh sebuah galeri. Itu lebih teratur untuk mereka maju ke depan. Tapi sekarang ni 2021 saya rasa audience atau syarikat besar, korporat pun dah mula membantu. Agensi kerajaan seperti Cendana amat membantu artis dan penggiat seni. Contoh sekarang dalam bulan Oktober ni sampai ke Disember kita ada aktiviti seperti CIMB Oktober, syarikat banking korporat yang besar dah mula membawa kerjaya atau hasil seni ke depan dalam aktiviti atau promosi mereka sekarang. CIMB Oktober akan berlangsung daripada bulan Oktober ni sampai ke Disember. Yang mana melibatkan ramai artis, banyak galeri, and then Cendana juga mengadakan sokongan terhadap galeri-galeri komersial dan yang menyokong kerjaya seni kat luar sana lah. Dan Haziq, kita nak lihat sebagai pelukis muda nak menempatkan diri dalam kalangan ramai pelukis-pelukis senior, veteran yang memang pengalaman mereka ni sangat luas. Bagaimana sebenarnya Haziq fikir mampu untuk menyaingi mereka, menempatkan diri dalam kalangan yang terbaik untuk pastikan bahawa kerjaya seni Haziq ini dapat dimajukan. Tapi kita bukan orang kata nak sasarkan pada peringkat domestik saja. Kita nak pergi luar negara, Haziq. Okey, untuk nak seiring dengan yang seni artis, kalau untuk saya dia masih jauh lagi. Cuma apa yang saya perasan dan faham, untuk nak menempuh tu kena ada style untuk apa yang kita nak bawa. Dari segi teknik design tu ke, ataupun nak lukis apa, subjek apa, idea apa. Sebab dengan idea-idea ataupun style boleh, kalau kita study lebih mendalam, dia boleh cepat dikenali oleh orang ramai, ataupun galeri-galeri pun cepat nampak. Okey, contohnya macam yang style ni dipegang oleh artis ni. Dia senang macam tu. Haziq, sukar tak untuk mencapai ke tahap itu? Berapa lama sebenarnya? Sebab tahu kan bila kita keluar daripada universiti, habis belajar tu kadang-kadang clueless kan bagaimana untuk mencipta nama. Haziq sendiri pun mengakui bahawa nak menempatkan nama tu merupakan satu cabaran. Bagaimana sebenarnya kalau nasihat Haziq tu kepada mereka yang baru keluar habis belajar tu? Okey, lepas habis belajar, dia sebenarnya buat je, jangan berhenti. Apa yang kita minat, apa yang kita suka. Memang awal mula memang susah. Macam saya sendiri pun 2-3 tahun pertama memang
memang susahlah nak menempatkan diri dalam dekat galeri. Cuma dia boleh masuk galeri. Cuma saingan tu lebih apa tu panggil, lebih banyak lah, sebab kita tak tahu apa yang kita bawa, ataupun kita tak tahu apa yang kita suka. Tapi lama kelamaan bila kita dah ada sesuatu explore ataupun membuat benda baru, dia tak adalah baru, semua orang dah buat, tapi kita nampak, bila kita tengok je lukisan tu ataupun teknik tu, orang dapat kenal, okey, yang tu lukisan yang apa, yang orang A, yang ni lukisan orang B, dia macam tu. Mula-mula memang susah sikit, tapi kena buat je, jangan berhenti. Lama kelamaan memang akan dapat satu style. Dia tak adalah style sendiri, tapi orang kenal lah dengan style tu. Ya, usaha tangga kejayaan lah, ya, Haziq. Baik, Cik Nizam, kalau kita melihat daripada itu sebenarnya isu utama kan, kalau mereka yang saban tahun lahir ramai seniman atau pelukis muda ni, baik dari UiTM ataupun mungkin dari IPT lain, atau mereka ni yang belajar sendiri ni, yang self-taught juga merupakan saya kira seniman-seniman ataupun pelukis baru yang turut sama bersaing dengan mereka yang keluar daripada IPT sendiri. Bagaimana Segaris sendiri memainkan peranan untuk angkat atau beri peluang kepada seniman-seniman muda ini? Okey, macam kami di Segaris, kami saban tahun menerima ratusan artis atau artis-artis muda yang baru graduate, tak kira lah daripada UiTM atau dari PTA atau self-taught pun. Yang di luar sana, kami lihat pertama kepada bakat. Kalau mereka ada bakat dan rasanya boleh dikembangkan, kami suka untuk memberi tapak untuk platform tadi untuk mereka ke depan. Tujuan dan tanggungjawab kami adalah membawa mereka ke depan. Biasanya kami sediakan dengan jemput mereka untuk sertai pameran berkumpulan. Berkumpulan maknanya ramailah. Lepas tu mungkin kalau nampak terserlah, kami cuba kepada kumpulan yang kecil, mungkin 2 orang, 3 orang. Lepas tu kalau along the way, kalau dah 3-4 tahun kita tengok dia ada potential, kita akan offer dia untuk solo. Pameran solo ni bagi seorang artis adalah ultimate dalam career dia lah. Artis muda especially, dia akan dapat satu solo, buat satu solo show, dan kemudian dapat kali kedua, kali ketiga, dan career dia akan berkembang sejurus selepas tu lah. Saya rasa biasanya macam tu lah. Kami sentiasa memberi sokongan lah dari segi ruang, dari segi documentation. Kita buatkan dia katalog yang proper, acara yang proper, dan connection yang perlu ada untuk mereka. Lepas ni bersama kata sebuah galeri tu harus bawa dia kena ada level lah, mungkin di pameran di luar negara, atau naikkan namanya dalam bentuk yang lain lah, dalam banyak cara lain yang rasanya artis ni lebih kepada fame. Dia macam artis yang menyanyi tu juga. Kalau dia fame-nya jadi, I think dia boleh jadi besar. Dan kata Melayu tu gempak kan. Okey, Nizam, kita juga nak lihat sebenarnya bagaimana pihak kerajaan, MOTAC untuk mereka berikan ruang dan juga platform untuk penggiat-penggiat seni, artis-artis ini. Adakah Nizam rasakan sekarang ini mencukupi ruang dan juga peluang yang diberikan oleh yang diusahakan oleh pihak kerajaan, dan apa sebenarnya penambahbaikan yang mungkin Nizam boleh cadangkan? Ya. Okey, mungkin ini kalau saya boleh cadangkan ruang untuk berpameran yang baik, ruang yang baik maknanya komplit, ruang yang komplit dengan segala facilities dan amenities yang terbaik untuk berpameran adalah perlu. Kalau selain daripada Balai Seni Lukis Negara, kalau kerajaan boleh mampu mengadakan satu ruang atau 2 atau banyak ruang di setiap negeri untuk berpameran untuk artis-artis seni rupa, itu saya sokong. Maknanya di Johor ada satu ruang untuk berpameran, di Kuala Lumpur ada ruang untuk berpameran.
maka exposure atau ruang untuk mempromosi karya adalah lagi baik untuk setiap artis. Kalau dari segi dana, kalau dapat membantu mereka untuk memulakan karier dengan membuat studio atau bahan-bahan untuk berkarya untuk artis-artis yang terpilih, saya rasa itu lagi bagus untuk mereka terus melangsungkan kehidupan untuk berkarya. Ya, bagi Haziq sendiri sebagai kita nak juga suara anak muda ni, melihat bagaimana penambahbaikan boleh diberikan dalam untuk industri seni kreatif ini, terutamanya seni catatan dan seni rupa ini. Mungkin dalam secara ringkasnya Haziq sendiri ada pendapat sendiri. Dapat saya apa Jangan lama-lama sangat Haziq, kita tak banyak masa ni. Pendapat saya macam yang Encik Nizam cakap tu, bila ada banyak setiap negeri ada ditubuhkan galeri ataupun tu, dia sangat membantulah. Dari segi contohlah kan setiap cawangan kan ada, setiap negeri kan ada universiti kan. So diorang lebih cepat exposure lah. Macam tu. Okey, baik. Terima kasih Nizam Rahmat, Ketua Pegawai Eksekutif Segaris Art Center, dan juga Haziq Syawal, pelukis muda yang sedang meningkat naik. Dan terima kasih atas perkongsian bagaimana sebenarnya industri seni dan bagaimana sebenarnya anak-anak muda di Segaris itu diberikan peluang untuk mempamerkan hasil karya mereka, untuk mereka lebih dikenali, lebih orang kata macam Cik Nizam katakan tadi, dapat fame sekaligus dapat memastikan bahawa kesinambungan kerjaya mereka dalam bidang ini dapat dimajukan seterusnya. Terima kasih sekali lagi kepada kedua tetamu kita, dan itu saja dapat kami bawakan di Awani Pagi. Nak cerita pasal seni ni, kita tak ada seni kot Gigi. Kita seni berbicara. Yeah. Okey, baik, itu saja dapat kami bawakan di Awani Pagi. Saya Hafizah Zaman Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Black political power is changing the direction of this country because we're a voice of change and our votes have real power. We have the chance to make a difference again here in Virginia. We must elect leaders who will fight for better jobs, better schools, affordable health care, who will care about keeping us safe from crime and systemic racism, and support our families' needs to recover from the pandemic. Let's take action together. Vote early until October 30th or vote on Election Day, November 2nd. Paid for by the NAACP.